Jadi kita cakap Allah SWT melimpah-limpah rahmat dia, dia memberi nikmat. Apakah nikmat yang terbesar sekali yang Allah SWT beri kepada manusia? Ini ayat ini ditujukan kepada kita semua. Apakah nikmat yang terbesar sekali Allah berikan kepada kita? Allamal Quran. Dia mengajar Al-Quran. Siapa dia? Allah SWT yang mengajar Al-Quran. Allah. Itu nikmat yang terbesar sekali. Dia, bukan dia turunkan Al-Quran, dia beri kita Al-Quran. Allah cakap ajar, allama. Kalau kita belajar allama yu'allimu ta'lim. Kalau ta'lim tu apa? Ta'lim, ta'allum. Kita panggil ta'lim, ta'allum. Ta'lim tu apa? Belajar yang lama, betul-betul belajar, betul serius belajar. Ta'lim, aku pergi ta'lim, duduk bersandar je. Ini bukan ta'lim ni. Ini apa ni? Ini bukan ta'lim, ini muhadarah. Ini kuliah bukan ta'lim. Kita ni apa? Kuliah lah. Tak, saya cakap tuan-tuan, okey, kita je nama kuliah. Kalau ta'lim, guru sini semua duduk bersandar, duduk belakang. Siapa? Ta'lim datang semua dekat-dekat semua. Mana pen, mana buku, mana datang melenggang gitu. Kena marah kan taklim. Datang sekolah nak belajar, tak bawa buku. Okey bro. Okey. Student datang lenggang je kan, duduk je. Aku nak belajar. Tak ada taklim aja. Allamanya taklim ni masa dia panjang dan tekun. Ya Allah tak cakap Allah turunkan Al-Quran, boleh saja jika anzal Al-Quran, Ar-Rahman anzal. Tapi Allah nak cakap hubungan kita dengan Al-Quran ni mesti berbentuk apa? Allama, ta'lim. Allah ajar. Siapa yang murid dia siapa? Kalau Allah yang ajar, di sini murid dia yang pertama sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Rasul ajar kepada sahabat ajar kepada tabi'in, turun ajar kepada kita murid dia. Allahu Akbar. Siapa yang guru Al-Quran ni, tuan-tuan, jangan kita pelekeh-pelekeh guru yang ajar Iqra, guru yang baca Al-Quran. Allah ajar Al-Quran. Allah ajar baca tak? Macam mana Al-Quran kalau tak ajar baca? Mesti bermula dengan baca. Guru-guru Al-Quran ni semua, kita nak ikut jejak langkah Allah lah, begini. Ikut Allah mengajar, bermula allama, daripada allama jadi muallim Quran. Siapa? Muallim Quran. Ikut Allah Subhanahu wa taala cara allaman Quran. Itu first. Kemudian tuan-tuan, bila kita kata Quran ini yang banyak dibaca. Nama je Quran je. Jadi ada Rahman, Ghufran, Quran yang alif nun ni belakang mubalaghah. Mubalaghah Quran kalau baca satu hari satu ayat itu bukan Quran. Dia banyak baca kan. Kita kena banyak sekali baca. Yang paling banyak, kitab apa yang paling banyak sekali dibaca? Cuba kaji, kitab apa yang paling banyak sekali dibaca setiap hari ini adalah Al-Quran. Kitab lagi dekat handphone ya. Handphone memang banyak orang baca handphone ni sekarang ni. Tapi kitab mana yang paling banyak dibaca? Al-Quran. Di mana-mana orang kan, kalau Muslim ada 1 bilion Muslim, semua kan, ini separuh daripada mereka membaca Al-Quran. Satu kitab ni yang seluruh Muslim di dunia ni membaca. Allama Al-Quran. Dan kedua dia tengok ayat ranking dia, urutan dia. Allama Al-Quran, ajar Al-Quran. Selepas itu khalaqal insan. Dia yang mencipta manusia. Saya nak tanya tuan-tuan, belajar Al-Quran dengan ciptaan mana datang dulu? Ciptaan ke atau belajar dulu? Ciptaan kan? Ciptaan dulu. Allah tak cakap khalaqal insan. Kalau kita lah, kita akan cakap mencipta manusia. Lepas tu dia mengajar dan mencipta. Kalau ikut akal kita lah, dia mencipta manusia. Bawah lagi ya. Tengok allamahul bayan. Dia mengajar manusia pandai berbicara. Bayan menjelaskan, menerangkan, berbicara, berfikir. Kita pernah ada bayan. Ada bayan tak pernah? Bayan kan, kita pakai bayan. Bayan itu menjelaskan.
Jadi tengok, mencipta, berbicara. Kalau kita lah ikut akal kita, mula-mula Allah mencipta manusia, Allah ajar dia bercakap. Lepas tu baru Allah ajar Quran. Tapi urutan macam mana? Siapa yang mana yang di atas? Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Itu tadabbur tu. Tadabbur bukan mata tutup je tadabbur ni gitu. Juga. Kenapa? Tadabbur ni style dia macam mana? Kenapa? Kenapa ayat ni gini? Kenapa ayat ni gini? Saya tanya kenapa dia? Kenapa gini? Kenapa gini? Baca satu ayat, kenapa ayat ni cakap macam gini? Kenapa ayat tu cakap? Bukan kenapa tu mempersoalkan. Mempersoal bukan. Cari dia punya jawapan dia. Tanya, apa hikmah dia? Allah sebut Al-Quran dulu. Kalau kita saya buat ni perumpamaan je lah. Kalau kita nak cipta apa-apa lah, kita cipta apa-apa, apa kita nak cipta cipta robot lah kapan? Kita nak cipta robot. Terus ambil kalau yang ni bukan robot mainan lah, yang betul-betulnya robot yang boleh buat macam-macam benda lah. Jadi terus kita ambil besi-besi cantum ke? Tak ada, kita akan lay down. Paperwork dah ada, paperwork mesti ada. Apa tugas robot ni? Robot ni nak buat apa? Kita agak awak cipta robot untuk apa? Tu. Kita dah tulis robot ni apa kerja dia, apa dia punya spek, apa dia punya tu, semua dah tulis robot ni. Lepas tu baru kita cipta kan. Tapi manual dia dah ada dulu tak? Apa dia punya tugas, apa dia punya kerja, apa dia punya spek, semua dah ada dulu. Baru kita cipta dia. Itu satu pendapat ulama. Satu pendapat ulama, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita Al-Quran dulu. Lepas tu baru cipta kita dan ajar kita tu, supaya nak tunjuk dengan kita manual itu lebih penting daripada penciptaan awak. Kitab tu lebih penting daripada penciptaan awak. Kalau awak dicipta, kalau kita semua dicipta tak ada manual, penciptaan kita ni tak ada manual, Quran tak ada, kita jadi apa tu kan? Kalau kita tak belajar Al-Quran, saya tak tahu, saya punya fikiran aku jadi apa, umur dah berapa, 55 mungkin apa ni, kerja apa kan? Kita tu buat mana? Tak tahu tu mana lah, pub mana lah tengah duduk kan? Dengan gitar kan? Ada yang tengah gini, ada yang tengah di gunung mana lah tu, ada apa ke, ada di kuil mana ke. Apa kita buat? Kalau tak ada Al-Quran ni, apa kita buat? Kita punya hidup kita tak ada tujuan. Apa tujuan hidup? Kita tengok yang kafir ni, tanya dengan apa tujuan hidup kau untuk apa ada? Senang je cakap, to be happy lah, makan happy food, eat good food, good dress, good semua, good itu je. Itu monyet pun nak macam itu juga. Monyet kalau bagi benda yang buruk, yang dia tak makan, monyet pun memilih juga kan. Cuba bagi benda-benda yang basi semua, monyet pun nak. Pisang pun ada monyet, campak pisang pun dia tak nak juga. Cakap ni monyet apa ni atau benda bagi benda lain pun dia pula. Pisang tu, monyet sekadar tak makan pisang. Manusia makan pisang. Itu yang dia makan pisang. Jadi setakat makan aja lah. Makan, minum, dengan makan. Itulah orang kafir macam gitu je. Setakat itu je, dunia je. Itu macam binatang lah, kita akan macam binatang. Lepas tu nak cari isteri yang baik. Lepas tu monyet pun sama. Monyet pun dia suka nak jaga anak. Kau ingat monyet tak jaga anak ke apa? Monyet punya jaga anak lagi dahsyat daripada kita. So monyet rasa macam binatang, betul-betul atau berkeluarga, ada clan. Kau ingat monyet tak ada kumpulan dia tu. Dia punya kaum kerabat dia punya ni. Sama je apa. Tengok monyet sama je macam manusia. Kalau setakat itu je. Cuma monyet tak baca Al-Quran aja. Itu beza dia. Monyet tak pergi kelas tadabbur. Monyet tak mengaji, monyet tak itu. Itu beza kita dengan monyet tu. Kalau tanpa manual ni tuan-tuan, tanpa kitab ni, kita jadi macam binatang je. Senang cakap. Allah sendiri cakap. Mereka tu kalau anak badhum atwal, kalau mereka lagi sesat lagi.
Innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut itu satu. Jadi ulama cakap dalam nikmat yang banyak-banyak, nikmat agama dulu. First sekali nikmat agama. Begitu nak cari isteri cantik, berketurunan, yang kaya, yang ini, tapi Nabi cakap siapa yang dapat yang ada agama, dia beruntung dapat agama. Itu juga anak, kita anak skor A, anak pergi universiti, anak gini. Tapi kalau tak ada agama, apa nak bangga? Tak ada. Apa saja. Kalau tak ada agama, apa nak cakap apa? Tak ada pemimpin kita yang kita nak lantik ni, tak ada agama punya. Dia cakap dia nak buat gini, dia buat gini. Agama tak sentuh pun. Cakaplah nak surau ni nak naik. Nak wajib. Kalau aku dilantik sebagai pemimpin, semua orang Islam aku wajibkan solat berjemaah. Oh, itu aku anak first kali undi dia. So, kalau calon macam gitu kan, paksa semua. Dia punya ni, speaker akan kuatkan macam ni. Betul. Itu calon macam gitunya. Satu calon pun tak jaga tentang agama, takut tak jaga agama, nanti orang panggil politik berdasarkan agama. Ala pilihan kita jaga perkara agama. Allah Subhanahu wa taala dahulukan Al-Quran. Kalau hidup kita tanpa Al-Quran ni, dan Al-Quran masya-Allah, kita sekarang ni masalah kita, pasal apa kita tak begitu yakin dengan Al-Quran, begitu percaya dengan Al-Quran ni? Pasal kita tak nampak Al-Quran ni hidup depan kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau semua ayat Al-Quran yang kita baca ni, ayat nikah ke, ayat cerai ke, ayat perang ke, ayat apa, ekonomi ke, ayat apa, semua di depan mata kita, baru kita juga subhanallah, cantik betul. Tengok Al-Quran cakap tentang cerai tuan-tuan. Cerailah dia. Banyak ayat. Mula ma'ruf, dengan baik. Jamilan, kita ada cerai dengan dia dengan jamilan. Jamil macam cantik, dengan cantik. Lepaskan dia dengan cantik sekali. Ada tak? Sekarang ni kita nampak cerai yang khabis kan ada, kita cakap yang buruk ada, yang jamilan kita tak nampak. Jadi semua ajaran Al-Quran tu kita tak nampak. Semua ajaran Al-Quran tak nampak. Atas di antara kaum muslimin kita pun tak ada. Bagaimana Allah cakap, derma apa yang kau paling sayang sekali. Derma yang kita paling sayang sekali, itu yang kita derma. Kalau ayat-ayat Quran tu di depan mata kita, kalau diamalkan semuanya, komplit lah. Hidup ni Masya Allah. Sampai berperang pun, sampai bermusuh pun, Allah cakap, jangan kerana permusuhan kamu kepada satu kaum itu menghalang kamu daripada berbuat baik kepada mereka. Subhanallah. Musuh pun Allah Subhanahu wa taala suruh buat baik. Hubungan dengan ibu bapa. Ibu bapa, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi syai'an. Kalau mereka berjihad, bersungguh-sungguh nak syirikkan kau, suruh kau sembah berhala, tarik kepala kau, hentakkan kepala kau depan berhala, sembah berhala, Allah cakap fala tuti'huma. Jangan dengar, jangan taat kepada mereka. Lepas tu Allah cakap apa? Wasahibuhuma fid dunya bima'ruf. Dan bergaullah dengan mereka dengan baik. Ibu yang macam mana tu? Ibu yang suruh syirik, masih lagi Allah suruh berbuat baik. Itu ibu kita yang tak suruh syirik ni macam mana pula? Ini ibu yang musyrik tu, yang paksa anak dia sembah berhala. Allah cakap berbuat baik kepada ibu. Jangan taat, tapi kena berbuat baik. Tak kena berbuat baik. Allah Akbar. Itu kalau satu-satu ayat-ayat Quran ni di depan mata kita tengok, kalau ginilah ayat Quran. Tapi kalau dia tak ada, jadi kita tak nampak. Kita tak nampak sistem Al-Quran. Mana kita nampak nizamnya Al-Quran, sistem Al-Quran? Kita tak nampak pun. Hatta dalam solat pun kita tak nampak. Kita solat pun kita tak nampak sistem Al-Quran. Al-Quran jaga apa? Wal Quranul Fajr. Al-Quran yang di waktu subuh. Al-Quran di waktu subuh maksud dia apa tu? Bacaan Al-Quran di waktu subuh panjang sekali. Abu Bakar bila dia solat, keluar je matahari nak terbit, panjang dia. Kita kadang tak nampak. Jadi Al-Quran ni, kita dalam solat pun kita tak ikut Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kita tak.
tak ikut ayat Quran. Jadi tak nampak Al-Quran tu. Itu yang buat kita kadang dengan Al-Quran ni kita nak cakap ada ke sistem macam ni. Jadi sepatutnya ini yang kita nak ni daripada Al-Quran. Allah dahulukan Allamal Quran. Dia ajar kita Al-Quran. Jadi manual dia dah ada. Manual dia dah ada. Baru dicipta khalaqal insan. Allah menciptai insan. Insan ni daripada perkataan uns. Uns ataupun nasia. Dia punya root word dia dalam bahasa Arab. Uns ni dia ni mesra, cepat mesra. Dia mesra manusia. Kita, orang sebelah kita tak kenal pun kita mesra dengan dia sekali je. Kalau kita jalan perjalanan, kita tunggu apa, boleh berbual dengan dia. Siapa pun, dengan kafir pun kita berbual. Lama kita berbual dengan orang kafir kan, dalam bas ke, dalam di tempat mana ke, di immigration tunggu, kita boleh bermesra tak dengan dia? Boleh bermesra dengan dia. Tak tahu apa kita boleh. Lain dengan binatang. Kucing, dia tak ada adik-beradik pun dia tak kisah. Dia seorang gitu. Adik-beradik dia tak tinggal. Dia tak kisah kucing. Kucing ni dia tak mesra sangat. Dia Lone Ranger je. Dia tak mesra dengan itu. Dia sendiri je. Jadi manusia ni mesra. Kemudian nasia ni lupa. Apa kena insan mesra dengan Al-Quran? Dengan Al-Quran atau nasia, jaga manusia, perkataan manusia daripada nasia. Nasia ni pelupa. Dan Al-Quran datang untuk apa? Al-Quran datang untuk apa? Untuk ingatkan dia. Mesra. Sebenarnya dia boleh terima ajaran Al-Quran. Ya, tadi kan saya cakap ajaran Al-Quran ni sangat mesra sangat dengan manusia, rahmat. Al-Quran ni adalah rahmat. Kalau manusia tu belajar betul Al-Quran, baru dia tahu yang tuduhan tu tak betul tentang Al-Quran. Kalau dia betul-betul belajar Al-Quran, tadi saya cakap cerai pun, saya sekarang tadabbur ayat cerai macam saya terduduk bila orang boleh cerai macam gini? Saya tak pernah nampak orang boleh cerai ikut Al-Quran. Tapi itu tuntutan Al-Quran. Bagaimana orang macam ni? Macam mana gini? Macam mana? Kita cakap dalam Al-Quran ni ajib. Jadi manusia sebenarnya boleh terima. Boleh terima pasal dia mesra sesama manusia, sesama alam semua. Dia boleh terima Al-Quran ni. Khalaqal insan allamahul bayan. Dan ini hanya kepada manusia je. Allamahu, mula-mula Allah cakap khalaqal insan. Sedangkan ayat ni jin pun dengar juga. Tapi Allah cakap insan. Dia mencipta manusia dan dia mengajar manusia berbicara. Saya nak tanya tuan-tuan, binatang berbicara tak? Bercakap tak binatang? Cakap tak Syed? Cakap. Dalil apa? Macam mana tak tahu dia bercakap? Dalil apa? Surah apa? Allah, surah Naml. Surah Semut. Siapa bercakap dengan semut? Apa? Betul. Nabi Sulaiman dengar je, dia tak cakap. Dia cakap dengan burung hudhud, dengan lain. Nabi Umar tak dengar je, dia tersenyum. Nabi cakap masuk semua. Jangan sampai Sulaiman dan tentera terbijak kamu. Dan semut husnuzon, sedangkan mereka tidak mengetahui. Jadi dia terbijak kita, dia kata zalim betul manusia ni, dia tak tahu. Semua husnuzon, kata ulama di sini. Ajar kita husnuzon dengan manusia. Sedangkan mereka tidak menyedari. Jangan sampai mereka pijak kita sedangkan mereka tidak menyedari. Jadi dia tak cakap kita sengaja, tapi kita sengaja memang. Dia kata itu Nabi Sulaiman dengan tentera sekarang tak ada lain. Jadi semua pun berbicara. Binatang pun bicara, jin pun bicara. Tapi Allah hanya cakap di sini, bayan ini diberikan kepada manusia je. Allamahul bayan. Dia mengajar manusia bayan. Bayan ini macam mana manusia boleh express tu. Apa kena-mena dengan Al-Quran tadi? Orang Quraisy ni, dia tak nak Al-Quran, seolah-olah macam Al-Quran ni tak cukup penjelasan dia, tak cukup bayan dia. Sebenarnya Al-Quran
Dia mukjizat. Dia nak mukjizat yang boleh nampak punya. Mukjizat ini, mukjizat itu, gunung jadi emas, apa ni, sungai mengalir, sungai ada kebun, itu dia nak mukjizat tu. Allah cakap tak, manusia ni diberi satu kualiti, dia cakap aja tanpa melihat aja dia dah boleh tangkap. Bukti dia apa? Saya, kalau tuan-tuan yang hidup zaman tak ada TV, macam mana kita tengok live bola? Siapa ada hidup zaman tak ada TV? Macam mana live? Radio je, berdebar-debar tak? Padahal kita dengar je, sampai berdebar-debar. Dengar radio, final pula. Biasa final Singapura Selangor dengar macam mana dia, komentator je, cakap aja. Tapi macam mana dia boleh follow tak 45 minit? Setelah 45 minit berapa bulan dia boleh follow dengan bayar. Itu komentator je. Komentator apa? Hasbullah nama dia. Betul? Macam mana dia punya komentator dia? Itu kalau dengar tak pada TV tu kan? Tak pada TV, tak boleh melihat. Dengan bayar itu manusia diberi kekuatan yang untuk cakap aja manusia boleh menangis. Kadang manusia dengan bayar. Yang ini burung tak ada, anjing pun tak ada. Anjing tu dah makan, tak kenyang pun, tak lapar pun. Kau kenyang ke kau lapar ni? Kucing miau lapar pun miau gitu. Gembira pun miau. Manusia lain sikit. Dia ada ketawa, dia boleh express lah. Itu yang dia terdekat. Jadi sebenarnya kalau kaitan dengan Al-Quran, dia boleh terima Al-Quran. Al-Quran ni bayar je. Al-Quran mana ada apa? Nabi SAW pada waktu zaman Rasulullah SAW, hatta Al-Quran pun tak ada, mushaf pun tak ada. Apa yang Nabi buat? Nabi ada baca je, oral bertutur je. Nabi bertutur dengan Al-Quran je. Baca je Al-Quran. Dah cukup untuk orang yang betul-betul nak kebenaran. Dan orang yang tak nak kebenaran, dia tak terima, bayar tu. Jadi inilah tuan-tuan, kita habis surah pada ayat ini juga. Kita masuk ayat seterusnya. Kita habis 29 4 ayatnya. Allamal bayan. Sekali lagi sebagai khulasa, Ar-Rahman, nikmat yang terbesar sekali, Allamal Quran. Allamal Quran. Kita ada anak kecil, Quran dulu, ajar dia Al-Quran dulu. Allamal Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mula dengan Al-Quran. Apa saja mula dengan Al-Quran. Daripada kadang budak ni baca ABC, Quran tu dia baca. Ini nampak bertentangan dengan ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan Quran dulu. Jadi kalau dari segi ta'lim, dari segi pelajaran semua, Allamal Quran. Quran come first. Kalau kita boleh kalau kita boleh terapkan yang dah ajar Quran pun tak garanti apabila kita ajar Quran. Yang dah ajar Quran pun kadang dia punya outcome dia, result dia pun kita cakap tak baik dengan. Apalagi kalau tak ajar Quran langsung, tak kenalkan dia dengan Al-Quran langsung. Jadi itulah. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa dia kata astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.